Ini mana-mana? Oh, pakai dua-dua. Subhanallah. Dah lima dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram wa ashabil idham ila ulina wa ila shaykhina ila wa ila khusus mu'allif wa syarih muhaddith hadzal kitab wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hum wal amwat lillahi a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi
Jutan kuasa Cik Roslan yang jemput saya nama sama, dan div-div terhormat para imam, para ustaz, dan juga kepada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita menzahirkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berhimpun di dalam majlis yang diibaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya diminta untuk mengkongsikan tentang kelebihan satu surah yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai surah kekayaan. Apa nama surah tu? Suratul Waqiah. Kita Al-Faqir sendiri menerima kaedah membaca surah Al-Waqiah daripada Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Chul, yang mana dalam kitab amalan orang soleh dia ada menyusun suatu kaifiat amalan, iaitu mengamalkan suratul Waqiah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita cerita tentang kelebihan, dan saya yakin tuan-tuan puan-puan memang dah maklum tentang kelebihan suratul Waqiah. Sebelum saya buka cerita kitab, cerita hadis, cerita dalil, saya ada satu pengalaman. Pengalaman ahli pengajian kita juga. Saya ada cerita ke tempat-tempat yang lain, tapi ini kita cerita di sini untuk jemaah sini. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya ni kerja bagian-bagian, saya ada sakit, lepas tu saya tak boleh angkat. Minta maaf, saya cakap Negeri Sembilan. Angkat. Boleh ke? Boleh lah kau. Kalau boleh, senang pakai orang negeri dan tibai kan. Orang kampung sini ramai rupa ya, walaupun duduk Melaka Tengah. Dan dah sampai ke Melaka Tengah, cakap pokal sikit dia galing kepala. Sikit-sikit. Saya orang Negeri Sembilan kan. Mohon tak mohon tolopeh juga. Okey ya, dia mengadu dengan saya. Dia cakap, Ustaz, saya ni kerja bahagian ni, lepas tu saya ada masalah kesihatan, doktor sihatkan pindah bahagian. Sebab kalau kekal dalam kerja yang ada akan mudaratkan. Tapi dia punya bos dia tadi tak nak. Dia nak kamu kekal dalam bidang ini, sedangkan dia boleh mohon tukar. Kalau dia kata kalau kamu tidak dapat kekal di dalam unit ini, kau berhentilah kerja. Kau berhentilah kau kerja. Maka dia pun macam mana nak buat, nak cari kerja lain. Maka datang jumpa saya. Macam mana Ustaz, nak buat ni macam mana? Sinilah kau baca surah Waqiah lah. Siapa saya baca surah Waqiah yang ijazah ya sekali. Lepas tu dia baca 3 hari. Dia beramal surah Waqiah 3 hari dia beramal. Bukan dia cari kerja, kerja cari dia. Datang rumah pula tu, ditawarkan, kau nak tak kerja bahagian ni? Kau jadi bahagian manager lah, macam tu lah, bahagian pengurus macam tu, lebih kurang timbalan kau adalah jawatan penting. Jadi dia pun terperanjat lah, sebab dia baru beramal 3 hari. Sebab kalau ikutkan disiplinnya biasanya 40 hari ataupun 7 hari. Maka dia kata lepas dapat tawaran itu dia pun berhenti, dia terus kerja kat situ, dan sekarang ni dah jadi manager lah di kawasan lain, di syarikat kereta lah. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu contoh tuan-tuan. Itu contoh. Dan lepas tu dia tak tinggal surah Waqiah dan dia yakin dengan Al-Quran.
Itu cerita Jadi saya kongsi pengalaman ini supaya apa? Kita yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab pengalaman-pengalaman yang saya terima itu untuk tatapan sidang pendengar, supaya dia yakin dengan Allah Ta'ala. Kita dapat mana? Ini insya-Allah. Kata-kata yang cakap dengan saya ajar surah Waqiah, insya-Allah dia kata ada rezeki dia. Walaupun dia tak ada kerja, ada rezeki dia. Orang belanja lah, orang bawa di jalan lah. Itu pengalaman-pengalaman yang kami dengar bila mana dia mengamalkan surah Al-Waqiah. Dan masa itulah dia yakin dengan Allah. Ya, tapi copek dengan lambik lah. Jangan menunggu dan baca surah Waqiah tak mangkuih pun. Tu tak mangkuih. Tak jadi pun. Sabar dulu. Ada masanya Allah akan bukakan jalan rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, bab murah rezeki pasal surah Waqiah ni, kita nak bawa suatu kisah daripada sahabat, riwayat daripada Ibnu Asakir, yang mana pada suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Mas'ud, dia ditimpa sakit kronik yang menyebabkan kematiannya, tapi belum meninggal lagi, belum wafat lagi, tapi penyakit itu akan membawa kepada dia akan wafat. Ini kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Mas'ud. Seorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan bertanya kepada Abdullah ibni Mas'ud, apa penyakit yang engkau hadapi? Kalau soalan apa penyakit, tentulah kita biasa jawab demam, darah tinggi, jantung. Itulah jawab kalau soalan sebegitu. Tetapi apa jawab Ibnu Mas'ud? Dia kata apa? Aku mengenangkan dosaku. Aku mengenangkan dosaku. Tengok para sahabat, bila mana diuji dengan sakit, dia muhasabah, apalah dosa dan buat macam tu. Tengok akhlak para sahabat. Kisah ni ada kaitan tentang surah Waqiah. Nanti sampai masuk ada cerita ceritanya. Ya. Dia kata Uthman bin Affan pun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, andai kata ada bantuan dari sudut perubatan ko ataupun makanan. Sayyidina Uthman tawarkan bantuan. Apa jawab Abdullah ibni Mas'ud? Abdullah kata, dia tolaklah, terima kasihlah, apa kau nak beri itu. Dan menjawab, Abdullah ibni Mas'ud pun mengatakan, dia kata, hanya memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Uthman pun berkata, mungkinlah Ibnu Mas'ud tidak memerlukan, tetapi anak kamu memang memerlukan bantuan. Apabila Abdullah ibn Mas'ud meninggal dunia, kalau kau tak nak, tak apalah, mungkin anak perempuan kau boleh terima bantuan, kan? Kok kita ni kalau nak bagi bantuan memang kita terima lah, kan? Nak cerita macam mana para sahabat. Jadi Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, tak perlulah, terima kasihlah. Sebab aku ni memang menyuruh anak-anak aku
untuk membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailah, man qara'a surah al-waqi'ah fi kulli lailah lam tusibuhu faqah abada. Kerana apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya. Ini suatu motivasi. Apatah pada zaman kini kita berada dalam kegawatan ujian ekonomi, maka di manakah tempat kita bergantung? Hanya kepada Allah. Beramallah, insya-Allah ada jalan keluar. So pengalaman kami beramal, mengajar, malah saya mengajar tafsir surah Al-Waqiah. Kita nampak barakat-barakatnya, dan di dalam surah Al-Waqiah itu ada dia punya khasiatnya dan ada rahsia-rahsianya, di mana ke ayat-ayat di dalam surah Waqiah itu dia punya rahsia rezeki dekat mana letak dia. Boleh digunakan untuk rawatan, boleh digunakan untuk orang hormat kita, dan surah Waqiah itu sendiri boleh digunakan untuk rawatan-rawatan gangguan, boleh. So, kita sendiri pun pernah berawatan menggunakan ayat dan surah Al-Waqiah, dan nampak perubahan, nampak sesuatu keluar daripada badannya dan dia elok selepas daripada itu, bila mana kita baca 1-2 ayat di dalam surah Al-Waqiah. Itu kalau bagi siapa yang senantiasa melazimi surah Al-Waqiah, dia akan nampak tentang keberkatan dan rahsia amalan surah berkenaan. Okey, jadi daripada hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita meyakinilah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka amalkanlah, yakinilah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segi lafaz hadis itu memang nyata tidak ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Walau bagaimanapun, kalau kita memperhalusi maksud daripada nas Nabi SAW, ada beberapa pencerahan daripada ulama hadis. Bukan sekadar kekayaan itu hanya dari sudut fizikal, tetapi kekayaan itu termasuk jugalah kekayaan yang dikatakan jiwa. Disebut oleh seorang ulama hadis yang bernama Al-Allamah Ali Al-Qari, menghuraikan maksud hadis lam tusibuhu faqah. Yang saya sebut, hadis yang saya sebutkan tadi, tidak ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Jadi ulama menghayati, sebab miskin, tidak ditimpa miskin itu miskin yang mana? Bukan sekadar miskin dari sudut fizikal, tetapi ada lebih daripada itu, iaitu tidak ditimpa kemiskinan jiwa. Jadi kalau beramal surah Waqiah, kalau kata siapa pengamal surah Waqiah, kalau diuji, dia hati tetap merasai yakin dengan Allah. Ada rezeki itu, jangan risau. Contohlah. Okey ya. Dan disebut oleh Al-Allamah Ali Al-Qari tentang apakah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tusibuhu faqah, tidak ditimpa kemiskinan. Lafaz zahirnya sebegitu, tetapi kalau kita tengok huraian daripada para ulama, dia ada dua makna. Makna yang pertama, lam yadurruhu faqrun. Itu makna yang pertama,
yang disebut oleh Al-Allamah Mulla Al-Qari. Dia kata apa? Kefakirannya tidak akan menjejaskannya untuk dia beribadat kepada Allah. Itu makna yang pertama. Makna walaupun diuji dengan susah, tetapi tidak menghalang dia untuk melakukan ibadat, terutamanya fardu seperti sembahyang. Aden tak dapat sembahyang doh, aden ni susah hidup dan contohlah kan. Tapi siapa mengamal surah Waqiah, walau susah macam mana pun dia takkan tinggalkan sembahyang. Macam tu cerita keberkatan membaca surah Al-Waqiah. Okey Itu yang pertama. Dan tafsiran yang kedua disebut oleh ulama ini, dia menyatakan bahawa lam yusibuhu faqru qalbin. Makna dia tidak akan ditimpa kemiskinan hati. Maksudnya apa miskin hati? Resah, gelisah, hidup hati sempit, stres, tekanan hidup, nak bunuh diri ke apa ke, dalam pelbagai penyakit mental, penyakit jiwa yang berlaku. Maka dengan sebab dia mengekalkan surah ini dibaca, insya-Allah hati akan tenang. Itu cerita lah, tidak ada dihinggapi kemiskinan jiwa. Kerana ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, laisal ghina an kathratil ardi walakin ghina nafs. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Muslim. Nabi bersabda, dia kata, tidaklah kekayaan yang sebenar dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kaya jiwa. Kaya jiwa yang kita nak. Bak kata orang sembilan, ongkoh ataupun rupanya bila mana hati sudah kaya jiwa, dia yakin dengan Allah, itulah kuncinya menarik rezeki. Dia tak apa, ada rezeki tu, insya-Allah. Itulah sebenar. Bila mana hati sudah bahagia dengan Allah, hati sudah tenang, insya-Allah rezeki tu akan datang. Itu rupa dia. Kalau kita hati kita risau, mana ni tak dapat duit ni, mana ni, itu kan, maka kegelisahan itu akan bertambah dan rezeki itu sukar nak melekat. Tapi dengan sebab dia yakin dengan Allah, dia tenang dan bahagia dengan Allah, kita kata tak apa, ada rezeki tu, Allah Ta'ala dah tulis dah, jangan risau, ada tu, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita tidak ada perasaan berat bebanan kerana kita serahkan urusan kepada Allah. Ini jiwa zahir tetaplah dengan cara usahanya, ikhtiarnya, tapi hati juga perlu berperanan penting, iaitu yakin dengan Allah, iaitu kaya jiwa. Inilah rahsia seseorang yang mengamalkan suratul Waqiah. Kita ada pengalaman sendiri, kita nampak berkat dia, terasa tuan-tuan sekalian. Jadi bila kalau kita dah merasai, kita kongsikan dengan tuan-tuan perempuan supaya kita tidak melupai membaca surah ini setiap malam. Selain daripada kita membaca surah Mulk, kita membaca surah Sejadah, maka kita baca juga surah Al-Waqiah. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Mardawi Imam Sayuti, an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah, Nabi pesan baca, dan ajarkanlah anak-anak kamu surah Al-Waqiah. Maknanya anak-anak kita yang mungkin dalam memerlukan mungkin kewangan, memerlukan pekerjaan, dan memerlukan, kata orang tadi, keperluan hidup, maka di samping kita beri dia peluang bisnes, kau bagi dia modal, kau ada kita modal, kita nak bagi, nak tolong, ataupun kita suci kerja kau, maka jangan lupa pesan dengan anak-anak, baca surah Al-Waqiah. Baca. Nak buat rezeki, baca surah Waqiah. Pesan dengan anak-anak. Nabi pesan, ajarkan anak. Ajar anak. Itu kepada anak. Kita baca, ajar pada anak. Yang kedua, saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajar kepada bini, isteri kita, ataupun isteri kita, kan? Kalau ada dua, tambah tiga, rezeki tambah. Mari kita tahu, kan? Kalau tambah tiga, ada empat. Okey, ya. An Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, allimu nisaakum suratul Waqiah fa innaha suratul ghina. Lafaz lebih kurang sama. Hadis riwayat daripada Ad-Dailami, daripada Anas bin Malik juga, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah perempuan-perempuan kamu. Boleh kata anak perempuan, boleh kita katakan isteri kita, surah Al-Waqiah, kerana sesungguhnya dia adalah surah kekayaan. Kalau kita buka, sebab saya dah minta fokus kepada fadilat surah Waqiah, maka kita tak lagi daripada bab tu, supaya mudah-mudahan permulaan kita pada malam ini permulaan yang baik. Kita di samping kita mengajar fadilat surah Waqiah, pernah kita buat kuliah-kuliah tentang surah Waqiah di Masjid Al-Gajah, terutama tempat saya berkhidmat. Memang ada khatam surah Waqiah, dekat setahun pun khatam. Lepas tu di Rembau pernah saya buat, dah tempoh 3 jam khatam surah Al-Waqiah, tadabbur dia dengan penghayatannya dan juga rahsia-rahsianya. Dia ada beberapa tempat yang kita memang ada program untuk surah Al-Waqiah. Bukan sekadar kita nak mengajar fadilat, tetapi kita tahu apa yang nak diceritakan dalam surah Waqiah. Di situlah kita ajar rahsia-rahsia, rezeki-rezeki, ayat rezeki surah Waqiah tu dekat mana. Dan surah Waqiah pun ada doa, kita bertawassul dengan ayat untuk awet muda pun ada. Awet muda ada, semua ada. Kita minta kepada Allah dengan keberkatan surah Waqiah, mudah-mudahan muka kita sentiasa muda. Ada ayat dia. Okey, ya. Itu contoh-contoh lah. Okey. Walau bagaimanapun kita suka dengan surah Al-Waqiah kerana mudah-mudahan kita dapat rezeki. Disebut oleh baginda surah kekayaan. Tapi perlu kita ingat, antara surah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam beruban rambutnya adalah surah Al-Waqiah. Kerana apa? Kerana di dalam surah Al-Waqiah itu ada menceritakan tentang kedahsyatan kiamat, kedahsyatan neraka Allah. Itu dia. Saya bila ngajar surah Waqiah tu, dia punya tadabbur dia, jangan main-main, kan? Dia punya, kata orang tadi, dahsyatnya azab neraka Allah, kan? Belum masuk neraka lagi, kan? Tiba-tiba bibir kita gugur. Bila dapat anginnya, dah mulalah gugur gigi, gugur bibir. Allah Akbar. Bayangkan kalau masuk dalam neraka Allah. Cerita pasal neraka ni
bukan nak menakut-nakutkan. Cerita pasal neraka agar kita takut kepada Allah. Sebab mukaddimah, permulaan kita nak rasa gerun dan gemetar dengan kekuasaan Allah Ta'ala adalah kita membaca, mendengar dan menghayati kisah-kisah akhirat, huru hara akhirat, dengan niat sebagai sebab supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Bila takut kepada Allah, tak beranilah kita nak rasuah, tak beranilah kita bermaksiat, tak boleh kita melakukan zina dan sebagainya, kerana tidak ada perasaan takut. Itu sebenarnya. Dan kalau kita bincangkan hadis ini yang menyebabkan rambut baginda beruban, dalam satu hadis riwayat daripada At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat rambutmu telah beruban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa surah yang menyebabkan rambutku beruban. Apa surahnya? Ada beberapa surah. Pertama surah Hud, surah Hud. Yang kedua surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Yang ketiga surah Al-Mursalat. Yang keempat surah An-Naba. Surah An-Naba itu juzuk yang ke-30, surah yang pertama. Lepas itu surah At-Takwir. Jadi kalau tuan-tuan perempuan boleh semaklah rakaman ya, surah-surah yang menyebabkan rambut baginda beruban. Kerana apa? Nabi memikirkan, Nabi menghayati surah-surah ini. Nabi memikirkan umat, bagaimana umat nanti macam mana di hari kiamat nanti, kerana prihatinnya Nabi terhadap umat baginda. Khawatir dia terhadap umat bila dia hayati ayat-ayat yang berkaitan tentang kiamat. Ya, maksud-maksud. Jadi di samping kita rasa suka dan kita rasa bergembira dengan Allah Ta'ala, dengan kelebihan surah Al-Waqi'ah itu, rupa-rupanya di dalam surah Al-Waqi'ah itu ada penceritaannya tentang azab neraka Allah. Dan dalam surah Al-Waqi'ah itu diceritakan tentang kiamat. Bayangkan bagaimana tuan-tuan sekalian, bukit yang menjadi pasak bumi boleh menjadi debu yang berterbangan. Sampai dia nak ceritakan betapa dahsyatnya debu ketika mana nak dipahami macam mana halusnya debu-debu bila mana pokok, bila mana gunung yang menjadi pasak bumi bergegar hingga menjadi debu, sampai debu-debu tadi dia masuk ke dalam lubang-lubang rumah kita. Bayangkan, sesempit tu lubang dia masuk dalam, debu tu boleh masuk ke dalam lubang-lubang di rumah kita. Bayangkan betapa halusnya dan betapa kuatnya gegaran hari kiamat pada waktu itu. Itu cerita ya. Ini berlaku gempa apa pun, gogar ya, tak ada kita tengok dia punya gunung tadi lebur macam debu. Ada tak? Tak ada kan? Macam mana gunung yang menjadi pasak bumi tadi boleh menjadi lebur seperti debu. Betapa kuatnya gegaran. Itu ceritanya kan? Itu disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah itu ada diceritakan berkenaan tentang kelompok-kelompok orang beriman kan, terbahagi kepada beberapa kelompok. Ada beberapa kumpulan. Yang pertama dikatakan golongan muqarrabin, golongan yang dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua golongan ashabul yamin, iaitu mereka yang berada pada catatan tangan kanan. Catatan buku catatan kanan. Yang ketiga golongan yang ashabus shimal, yang menerima buku catatan sebelah kiri.
disebutlah surah Al-Waqiah. Diceritakan bagaimanakah mereka dilayan dengan pelayanan yang VVIP. Bayangkan kalau Ashabul Yamin tu, dia punya tilamnya tadi, dia punya tobalnya tadi, satu riwayat 100 tahun, satu riwayat 80 tahun, satu riwayat 500 tahun, dia punya tobalnya tilam dalam syurga Allah Ta'ala. Bos, macam tak logik tapi tak mustahil. Itu tilam dan privacy, tak ada bercampur dengan orang luar tu. Itu berada dalam mahligai syurga Allah, dan kita bersama dengan isteri-isteri kita. Isteri kita, bayangkan betapa luasnya katil tadi, tilam tadi, dengan tebalnya 500 tahun. Sebagai satu contoh. Ini kalau kita rujuk di dalam tafsiran surah Al-Waqiah berkenaan tentang apa? Tentang wafu, ayat firman Allah Ta'ala dan surah Al-Waqiah, wa furushim marfu'ah. Furushim marfu'ah tu mana apa? Ada tafsirkan kata tilam, ada kata yang terhampar. Maka nak cerita kepada kita, nikmat mereka berada dalam syurganya Allah Ta'ala. Itu satu contoh. Apa contoh-contoh yang lain? Cerita pasal berkenaan tentang buah-buahan, pokok-pokok. Kita tak payah panjat. Kalau kita baring, dia pun ikut baring. Kalau kita berdiri, dia pokok ikut berdiri. Kita tak payah panjat pokok dah. Nak pakai galah dah. Pokok tu, buah tu datang ke kita. Tak, kita ngangur ya. Tak boleh kita nak beratur queue dah. Tunggu duduk ya. Apa cerita lagi? Nak cerita kalau burung, dia antara nikmat burung, nikmat dalam syurga, nikmat makan burung. Burung tu sebesar unta. Burung unta diterbang, niat nak makan burung, digoreng, tup tiba-tiba dah masak siap-siap. Tak payah kita dah moleh dah. Bila kita dah makan, dah habis, tulang jadi burung balik terbang. Itu nikmat. Itu cerita burung. Belum cerita bidadari, jangan cerita oleh bidadari. Itu memang digemari menceritakan. Dan kita punya bini-bini kita sedang menunggu dalam syurga. Dia tengok Abang Roslan, gitu, ni bisnes bakal suami aku ni, gitu. Masa tu bini kita ke dunia tak jealous. Kalau kita dalam syurga lah. Kalau kat dunia ni jangan buat pasal. Kalau abang nak kahwin lagi satu, boleh. Tapi tunggu saya mati dulu ya. Macam tu. Tapi dalam syurga biasa tak ada. Bini kita lagi cantik daripada bidadari kerana taatnya kepada Allah dan juga suami dia. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami dia. Itu nikmat. Itu di antara secebis nikmat yang saya ceritakan dalam surah Waqiah. Dan juga diceritakan dalam surah Waqiah berkenaan tentang keadaan orang yang mati. Kalau golongan muqarrabin, ketika mana dia nak meninggal, golongan muqarrabin ni seperti para nabi, para rasul, para wali, orang soleh. Dan disebut juga golongan muqarrabin adalah mereka yang bersegera buat taat. Dia kalau disuruh buat taat, dia cepat buat. Itu di antara ciri muqarrabin. Minta sedekah, program, cepat-cepat bagi. Dia tak ada tunggu-tunggu. Kejap lagi kejap ni saya fikir dulu. Tak ada fikir-fikir. Datang seruan. Malamnya ada program. Ada malam ni nak banner surau tambah surau ni ke, ataupun nak kapet ke apa. Dia terus bagi tanpa fikir banyak. Itu golongan muqarrabin. Maka golongan muqarrabin ini, bila mana dia meninggal, di saat nak meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan satu pohonan daripada syurganya Allah Ta'ala. Allah nampakkan di mata hati dia pohonan syurga daripada Allah. Dia cium pohon syurga tadi, ranting syurga tadi, dan ketika itu ruhnya keluar. Itu kelebihan orang muqarrabin.
disebut. So, dalam surah Waqiah dia ada cerita keadaan orang meninggal. Golongan muqarrabin macam mana meninggal dia. Situ. Yang kedua, golongan ashabul yamin. Golongan kanan macam mana dia meninggal. Golongan kanan dia meninggal, dia diziarahi oleh malaikat. Dia kata, terima kasihlah kau bawa Den. Tapi malaikat tak cakap negeri sembilan dah ya. Saya pergi contoh. Saya nak bagi faham ya. Terima kasih kerana bawa saya tempat-tempat yang baik. Dia doakan orang yang sentiasa bawa tempat-tempat yang baik, apa dia? Kebaikan dan rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Pada ketika itu dia dapat melihat malaikat. Itu dia. Tuan-tuan puan-puan sekalian, nikmatnya mereka yang meninggal dalam keadaan yang baik. Dua tuan-tuan, sama ada kita muqarrabin, golongan yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, golongan ashabul yamin. Jangan jadi golongan yang ketiga. Jangan jadi golongan yang ketiga, ashabul shimal, iaitu buku catatan sebelah kiri. Dia datang, kau bawa topik yang tak semonggah. Semonggah bodoh ustaz. Yang tak elok kau bawa dan pergi dangdut lah, pergi karaoke lah, contohnya lah. Apa lagi? Kau bawa dan topik-topik yang tak elok. Dia doakan kecelakaan untuk orang yang meninggal tadi, yang bakal nak meninggal tadi. Kat dunia kita boleh bercakap bagai-bagai. Handa ada dalil pula. Ada hujah meninggal, nak meninggal mulut tak dapat nak kata apa, nak menyesal tak berguna. Malaikat datang beritahu, kau bawa tempat aku tak doakan kau kecelakaan. Dahlah kita sakit nak mati, malaikat datang doakan sebegitu. Betapa azabnya ketika mana nak meninggal. Ini bukan cerita dongengan, ini bukannya hadis palsu. Ini cerita benar-benar. Batu rupanya dalam surah Waqiah ini banyak rahsia-rahsia untuk kita hayati agar kita insaf. Bukan, dalam surah Waqiah ini juga diceritakan pasal rahsia Quran. Dalam surah Waqiah diceritakan tentang orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat, iaitu golongan kafir Quraisy ketika itu yang tak percaya tentang kebangkitan hari kiamat. Allah Ta'ala dah jawab dalam Al-Quran. Itu di antara cerita-cerita surah Al-Waqiah. Itu di antara poin-poin penting. Saya nak beritahu tuan-tuan perempuan, di samping kita menghayati kelebihan fadilat surah Al-Waqiah, dan dalam masa yang sama, kalau kita hayati apa yang terkandung dalam surah Al-Waqiah, sudah tentu betul lah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, boleh menyebabkan kita beruban rambut kita. Okey ya. Mudah itulah diharapkan dengan kita perkongsian kita pada malam ini, kita ada sedikit kesedaran, kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi anda khawatir orang nak beramal surah Waqiah semata-mata untuk rezeki sahaja, lupa untuk menghayati isi kandungan surah Al-Waqiah. Dia kena faham betul-betul. Ya, betul kena belajar. Dan saya macam kita ke mana berkelas program tafsir, kita dah khatamkan surah Al-Waqiah. Lepas tu sekarang kita bawa yang kedua, kita buat pencerahan tentang surah Muluk. Surah Muluk kan, di antara surah yang Nabi tak baca, yang tak tinggalkan pada setiap malam. Rupa tuan-tuan sekalian, surah Al-Muluk tu di samping, mudah-mudahan dengan sebab kita baca surah Muluk setiap malam, Allah Ta'ala jadikan malaikat, dan malaikat itu akan menjadi peguam bela kepada kita, dan dia akan pastikan kita masuk ke syurga Allah. Jadi peguam bela, dia akan berhujah sebagai peguam bela kepada kita sampai hari kiamat. Surah Muluk, kalau kita sunyi ke kubur, dia akan datang ziarah, berbual-bual dengan kita, bawa kita jalan-jalan. Kan seronok jalan-jalan ke alam barzah.
Bukan saya ngomong kosong. Ada kitab dia. Ada kitab dia disusun Tuan Guru. Tuan Guru muhadis. Dia cerita dia akan berziarah, berbual, nak mengelakkan sunyi. Itu di antara kelebihan surah Muluk. Di samping penyelamat daripada azab. Nak azab dia, maka dia kata, jangan dia baca surah Muluk. Nampak tak? Dan dia akan menjadi peguam bela untuk kita dan memastikan kita masuk syurganya Allah. Itu kelebihan surah Muluk. Dan kalau kita pandang dari sudut kelebihan dunia, khasiat dunia, siapa yang baca surah Muluk setiap malam, insya-Allah dia akan mendapat kebaikan pada diri dan keluarganya. Maknanya insya-Allah keluarga bahagia. Dia surah Muluk tu. Kita dapat kebaikan, pandang keluarga baik-baik, anak kita baik-baik. Ya. Tu surah Muluk. Bukan khasiat untuk kubur saja, di dunia lagi. Dan surah Muluk ini kelebihannya sesuai untuk para pemimpin, kerana surah Muluk itu adalah surah kewibawaan. Jadi ketua elok baca surah tu. Bukan kerana ketua, tetapi ketua-ketua yang pegang jawatan elok baca surah tu. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang berwibawa pada keluarga, pada orang staf-staf kita, dengan keberkatan kita baca suratul Muluk. Itu dia. Ini kalau kita nak terangkan tentang rahsia-rahsia Quran ni, memang tak sudah secerita ni dah. Cukuplah setakat itu. Kalau kita umur panjang, kita jumpa lagi dah, ya. Terima kasih kerana pihak surau jemput saya, terutama Encik Roslan. Nama sama WhatsApp saya. Saya terlupa sebenarnya. Saya malam ni kosong. Tiba-tiba Encik Roslan WhatsApp, alamat nasib baik ini nasib ingat dengan saya. Kau takkan baru merehat apa lagi. Terima kasih ingatkan saya. InsyaAllah kita dah masuk, Allah izinkan kita akan bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.